Nabi melihat malaikat Jibril turun. Bila malaikat Jibril turun, muka pucat lesi. Nabi kata, kenapa kau wahai Jibril? Tadi aku ternampak Allah memerintahkan penjaga neraka agar menyalakan nyalaan api neraka selama 1000 tahun, daripada warna dia merah sampai jadi putih, kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun daripada putih sampai jadi hitam. Kalau terbuka lah sedikit pintu neraka itu, walaupun sebesar lubang jarum, hancur dunia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak ucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi Masjid Sungai Jai, tuan imam, barisan jawatan kuasa masjid, barisan kepimpinan tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir pada malam ini. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, syukur kita pada malam ini dapat kita bersama-sama sekali lagi. Kita tak jumpa, saya lah ceramah sini 5 tahun lebih dah kan, dah lawa dah masjid ni kan. Bila sampai baru ingat, ya dah sampai sini dah, ya tu, alhamdulillah. Sikit lagi Selangor kan, tu kan, alhamdulillah. Dan malam ini kita mulakan program kita tadi, kita berselawat ke atas Nabi, itu juga menzahirkan kecintaan kita kan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sambutan pada malam ini pun kita buat alhamdulillah melempah sampai keluar, tak pernah berlaku dalam sejarah Masjid Sungai Jai. Melempah sampai keluar sebab dek penjarakan. Kau rapat muek ke kan? Dan Nabi beritahu apa? Tidak beriman seseorang daripada kamu sehingga aku lebih dikasihi berbanding kedua ibu bapa, anak-anak dan manusia selainnya. Makna kena sayang Nabi. Orang lain tak ada kita buat sambutan macam ni, birthday dia, tapi Nabi kita buat kan? Sebab apa? Sebab semua orang ada satu cita-cita yang paling utama dalam hidup dia kan? Termasuklah David Arumugam. David Arumugam kata, dia nak masuk syurga, ku nantimu di pintu syurga. Confident dia nak tunggu orang kan. Jadi makna kata ku nantimu di pintu syurga. Dia tu semua orang nak masuk syurga, tak ada siapa pun yang nak masuk neraka kan. Tetapi yang paling merisaukan, pada satu hari Nabi melihat malaikat Jibril turun. Bila malaikat Jibril turun, muka pucat lesi. Nabi kata, kenapa kau wahai Jibril? Tadi aku ternampak Allah memerintahkan penjaga neraka agar menyalakan nyalaan api neraka selama 1000 tahun, daripada warna dia merah sampai jadi putih, kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun daripada putih sampai jadi hitam. Kalau terbuka lah sedikit pintu neraka itu, walaupun sebesar lubang jarum, hancur dunia ni. Kemudian disebut pula, macam tu sekali, habis yang kau takut kenapa? Nabi tanya, apalah kau takutlah? Bukankah kau ni malaikat, kau tak ada dosa? Kata. Maka jawab malaikat tu, alangkan malaikat yang paling hebat sekali namanya Azazil, dijanjikan oleh Allah neraka abadan abada. Ini kan pula dan ni malaikat yang besok-besok. Makna dia yang tak ada dosa pun sedih dan takut. Kita kat Sungai Jai relax, macam tak ada apa-apa, contoh kan, cerita pasal dosa, cerita neraka pun kolak-kolak kan, masuk neraka, iyo contoh kan. Zaman sahabat marin cerita neraka, takut tukar tajuk dia. Burak dia dengan Aisyah,
kan. Cerita pasal neraka takut langsung Aisyah tukar topik, ya Rasulullah, siapakah perempuan yang pertama masuk syurga? Dia tukar topik. Masa itulah Nabi jawab, perempuan yang pertama masuk syurga nama Muti'ah. Tak beranjatlah dia. Kenapa lah? Dalam hati dia terfikir, aku ni isteri Nabi tak dapat masuk dulu, apa cer? Kan? Apa hal dia pula? Macam tu lah. Kan? Rupa-rupa ada kelebihan-kelebihan dia. Dan kalau kita sebut pasal itu, kemudian Jibril sambung lagi. Dia cerita dalam neraka tu pula ada 7 pintu tu. Ada 7 pintu. Pintu neraka sakar, ada pintu untuk orang munafik, ada pintu orang yang menyembah api, ada pintu orang musyrik, ada orang yang mensyirikkan Allah. Sampai pintu ke-6 yang sebut dia. Tapi ada satu pintu, pintu ke-7 tu Jibril tak tergamak nak sebut. Tapi Nabi perasan pintu ke-7 tu pula untuk siapa? Lambat Jibril nak jawab. Akhirnya Jibril jawab, sesungguhnya pintu yang ke-7 itu dikhususkan untuk umatmu yang berdosa besar kepada Allah. Meraung Nabi. Nabi menangis sampai pengsan. Dikatakan ketika menangis itu dengan malaikat-malaikat menangis semua. Dan malaikat masa itu memangku Nabi. Dan bila Nabi tersadar daripada mimpi, daripada tertidur tadi, bukan mimpi, tertidur tadi, terjaga, langsung tanya, sambung balik. Dia tanya, aku tahulah ada satu pintu dikhususkan untuk umat aku, tapi ada tak seorang yang masuk dalam tu? Dengan harapan pintu tu ada, tapi tak ada yang masuk dalam tu. Sesungguhnya ada, wahai Muhammad. Sadihlah Nabi. Nabi Tauhid masuk dalam rumah, tak cakap apa. Seminggu Nabi nak makan pun tak selera. Nabi semayang menangis, duduk nangis, baring nangis, tidur nangis, semayang nangis, teringat ke umat dia. Macam itulah kasih sayang Nabi ke kita. Kan? Itu sebabnya tak patut benar kalau kita tak sayang Nabi. Sampaikan sahabat tanya, siapa yang paling kau rindu ya Rasulullah? Sahabat tanya, aku paling rindu umat akhir zaman. Termasuklah ke Sungai Jai itu. Dia tanya, apa lah dia orang lah yang kau rindu lah? Sahabat tanya, macam mana aku tak rindu mereka? Mereka boleh taat kepada perintah Allah dan kepada aku dengan tahap tidak sekalipun mereka berpeluang memandang wajah aku. Tu yang malam ni kita maulud, kita dengan yakin dengan semangat yang tadi kan. Walaupun ada yang maiming dalam emas tu. Kan? Tu yang tadi Imam Tauhid Langkau kan tadi, ponik den ni kan. Orang lain macam tak nyaut bona lah empat kan. Tak ada lah yang bona, imam saja nak copek dan ceramah kan. Tunjuklah tu. Kan? Sebab itu juga sebenarnya tanda kita sayang ke Nabi dengan kita berselawat kan. Kita berselawat ke atas Nabi. Puji-pujian kepada Nabi. Kan? Tetapi Allah Ta'ala jadikan neraka dan juga syurga semua ada sebab. Bagi mereka yang ingkar dengan suruhan Allah, maka disediakanlah tempat sesaan neraka yang tidak terperi sakit dan dahsyatnya. Kan? Namun begitu, syurga juga mempunyai nikmat yang tidak terperi hebatnya. Sampai dikatakan bila orang yang masuk syurga tu, bila Allah Ta'ala suruh, bila dia nampak Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala suruh malaikat buka tabir, semua sujud. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, bangkitlah wahai hamba-Ku. Kenapa kau bersujud? Sesungguhnya di sini bukan tempat beramal, bukan tempat bersujud. Kat syurga tak ada siapa tanya zuhur dah masuk belum. Kan kita nak jamak ke tidak ni? Tak ada. Tak ada. Dalam syurga ni orang menikmati senikmat-nikmatnya. Kemudian Allah Ta'ala tanya, sini bukan tempat bersujud, sini bukan tempat beramal, apakah kamu tidak rela kepada aku? Allah Ta'ala tanya. Maka jawab yang ada pada ketika itu, jawab, ya Allah, mana mungkin kami tidak rela ya Allah dengan tahap kau berikan kami sesuatu yang tak pernah ternampak dek mata, tak pernah terdengar ke telinga, tak pernah terbayang ke hati. Macam itulah hebat syurga. Jadi macam mana? Panggillah mana-mana producer Steven Spielberg ke, yang paling handal sekali pun kan, dia takkan dapat menggambarkan syurga tu macam mana. Walaupun ada movie yang bertajuk Paradise, syurga tajuk dia kan, tak dapat dah. Tapi kita kat atas dunia ni ada syurga juga. Syurga apa? Contoh Nabi sebut apa? Barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga.
Malam ni siapa yang datang, semua datang taman syurga. Tapi Makkah beza-beza. Makkah beza, yang duduk kat kursi lain, yang bersandar lain, kan? Yang paling tak payah beralih lah contohnya. Satu. Dah korek pula kita yang bersandar lah, tak ada masalah dah, kan? Faham? Kan? Yang belunjur lain, yang tidur lain, kan? Tak ada masalah dah. Tidur pun dapat pahala. Tidur dalam majlis ilmu pun dapat pahala. Sebab kita bukan sengaja nak tidur, bukan. Mana ada orang datang nak tidur, tak ada. Tapi dah nak baik macam mana? Itulah waktu sadap dia tidur. Ke rumah tak dapat dia tidur. Baring tak dapat, menangkup tak dapat. Niat tagak-tagak dah boleh tidur. Anda tak nak, buat tak kan? Anda lah tu, kan? Jadi jangan masalah. Jangan disusah-susahkan. Orang kalau dia dengar ceramah saya ni, dia boleh tengok mula sampai habis, itu besok. Tapi kalau kau jawab tengok, jawab tengok. Anda. Sebab sambil-sambil dia dengar, dia zikir. Tapi paling handal sepanjang ceramah tu dia zikir. Kan? Tu jangan ditogol lah. Tapi dia tahu mana nak berhenti. Kan? Pernah dengar tak ustaz tu, ustazah ajar tak? Apa ni, doa untuk elakkan ngantuk? Pernah dengar tak? Doa elak ngantuk ada tak? Doa dia senang dia. Wabillahil taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang ngantuk ni so. Itu dia tahu timing tu. Wabillah taufiq tagak dah habis kau. Tahu dia. Tahu dia tu. Tapi saya belum baca lagi doa tu, belum dia. Saya tak nak ganggu orang tidur. Kan? Dan dalam surah Ar-Rahman ayat 52 Allah Ta'ala berfirman, pada kedua-dua syurga itu dapat dua macam daripada tiap-tiap jenis buah-buahan. Hebatlah. Maknanya dalam syurga itu hebat. Namun begitu, sifat kasih dan penyayang Allah melebihi segala-galanya, kerana dia tetap inginkan umat Islam menjadi penghuni syurga. Allah tetap nakkan kita masuk dalam syurga. Tetapi Nabi ada sebut. Nabi sebut syurga itu untuk semua orang, kecuali mereka yang enggan. Kalau dalam bahasa Sungai Jai itu orang yang tak nak lah, contoh. Tanyalah sahabat, adakah orang yang tak nak syurga? Ada. Siapa dia? Orang yang ingkar perintah Allah dan juga aku, maka itulah orang yang tak nak masuk syurga. Itu sebab kita buat maulud ni, nak ingatkan kita. Dan bila kita buat maulud ni, apa sebenarnya hajat kita paling besar sebelum nak masuk syurga tu kan? Apa hajat paling besar yang kita nak? Hajat yang paling besar yang kita nak adalah kita nak masuk syurga, tahulah. Tapi apa yang kita nak kat Nabi kita? Kita nak apa yang disebut sebagai syafiqah. Ya ke syafiqah? Syafaat tahu saja, cuba tadi ada yang ganggu tu. Syafiqah tu kan, syafaat. Dan syafaat itu syafaat daripada Nabi. Tak ada siapa boleh tolong kita. Ingat tak peristiwa Isra' dan Mi'raj? Kan? Peristiwa Isra' dan Mi'raj, Allah Ta'ala menghadap Nabi ni, suruh Nabi menghadap dia. Bila Nabi naik ke langit, jumpa dengan Allah Ta'ala, berbual dengan Allah Ta'ala. Kan? Pada ketika itu macam mana diletakkan Nabi ni sebagai yang paling istimewa. Wahai Muhammad, aku jadikan kau kekasihku. Saya ringkaskanlah perjalanan tu, tak payah cerita. Ikutkan sonok perjalanan tu. Tapi maknanya kena panggil lagi lah. Ceramah Isra' Mi'raj pula. Ya? Macam tu. Okey nak puasa esok. Kan? Jadi, mana aku jadikan kau sebagai kekasihku. Aku jadikan umatmu sebagai sebaik-baik umat. Macam kita ni sebaik-baik umat, macam yo tak yo kan? Yo kau sebaik-baik umat. Bercakap kerja macam mana kan? Aduh, yang benda tak betul kat orang. Bukan orang Sungai Jai lah, tapi lain. Kota kampung salah, ini salah, fungsi masjid semua tak betul. Kan? Saya dah cakap dengan orang belajar dengan orang Sungai Jai. Orang Sungai Jai mana ada petikai, semua okey. Mana golak tu ada jugalah tu. Kan? Aduh, yang benda tak perhati dengan orang. Jangan. Macam mana kata umat yang terbaik?
Yang memain-mainkan agama pun ramai juga. Poning. Macam mana kata umat yang terbaik? Dah elok Allah bagi senapang, sibuk nak jadi perempuan. Kau dah senapang lah. Kau buang senapang tu kenapa? Kan? Poning. Ramai yang mati kat Thailand tu. Nak operate buang senapang. Tak faham lah, payah betul lah. Ayo. Tanya kau apa kan? Sedapang apa kan? Iyo kan. Jadi itu sebabnya kalau kita tengok syafaat itu sendiri terbahagi kepada dua, iaitu syafaat umum dan syafaat khusus. Waktu di padang mahsyar besok kan, kita mencari-cari. Kita ni jadi umat yang terhebat. Kita cari-cari bantuan. Jumpa Nabi Adam, bantu aku wahai Nabi Adam. Tak tahan daripada mahsyar tu. Nabi Adam kata, tak pek dah, nafsi-nafsi tu, sendiri-sendiri tu. Jumpa dengan Nabi Ibrahim, nafsi-nafsi, tak pek tolong. Jumpa dengan Nabi Musa, tak pek tolong. Kau percik Muhammad nak boleh tolong kau ni. Masalahnya jarak nak jumpa antara satu Nabi dengan Nabi lain adalah 1000 tahun perjalanan. Bila jumpa lah dengan Nabi kita, ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah. Kalaulah Nabi kita boleh pandang kita, dia sebut ummati, umatku, kemari bertuah. Tapi kalau kata, ya Rasulullah bantu aku ya Rasulullah, kau siapa kata? Parah. Ini terjemahannya tak macam tu berat Nabi tu. Pula cakap di 9 pula kan. Maknanya Nabi nak kenal kita ni, tu salah satunya kita buat program maulud malam ni. Dia macam-macam orang datang maulud ni. Ada orang memang nak dengar ceramah. Ada orang nak dengar, nak tengok muka berceramah. Dan tak kurang juga lauk apa malam ni. Macam tu. Kan? Kan? Jadi sini kurang-kurang kan 9 kan. Kurang-kurang lah. Yang saya tahu makin. Tak tahu lah malam ni dah jadi mihun pula. Dah lama tak buat kan. Macam mana Mak? Ada lauk tak? Ada? Okey, Alhamdulillah. Imam tak ada lauk. Jadi bila imam dah khabar ada lauk, maka makruh ceramah lama. Jangan lama nak ceramah kan. Sebab lauk kan sejuk kan. Kan? Jadi bila berjumpa dengan Nabi, kalau Nabi kena kita, bertuah. Salah satu tanda nak kena ni apa dah? Itu yang kita sebut tadi. Kita berselawat pada Nabi. Sallu ala Nabi, kita berselawat kan. Kalau tadilah kita selawat betul-betul sallallahu ala Muhammad kan. Kuat suara kita jelas, insya-Allah ada harapan. Tapi kok miming tu yang berkorut Nabi nampak itu macam pernah dengar suara. Ya suara macam ni. Mondok kan. Itu dia. Jadi sebab itulah kita buat maulud. Sebab salah satu sebab kalau kat rumah saja-saja berselawat susah nak jumpa lah, kecuali orang Sungajai. Orang Sungajai ni saya tengok dia kat kedai tadi, dia alih-alihkan kursi pun, dia betul-betul dia lap meja pun dia selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Memang selawat dia kerja orang Sungajai ni. Mudah-mudahan kan. Jadi syafaat tu ada dua, syafaat umum dan syafaat khusus kan. Syafaat umum ialah syafaat dikurniakan kepada para nabi, ulama dan syuhada. Syafaat khusus pula hanya dikurniakan kepada nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu syafaat al-uzma. Syafaat ini bermaksud permohonan oleh baginda Nabi SAW kepada Allah supaya disegerakan sesi perbicaraan setelah sekian lama sengsara menunggu di pimpinan mahsyar. Itu kata tadi. Bayangkan disebabkan Nabi ni istimewa, sampaikan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj juga Allah Ta'ala beritahu, aku jadikan kau kan, sebagai penjaga panji liwa'ul hamd, yang mana para Nabi dan Rasul semua akan bernaung di bawah panji yang sama. Nabi ni jadi ketua. Kemudian aku jadikan, aku berikan keutamaan kepada umatmu ketika di padang mahsyar nanti. Ya Allah, sampaikan menjadikan tanpa merendahkan martabat Nabi dan Rasul yang lain. Saya sebut awal-awal, tidak merendahkan martabat Nabi dan Rasul yang lain. Mereka semua memohon pada Allah, ya Allah, bagilah kami jadi umat Muhammad.
tapi tak dapat. Dia orang minta tak dapat. Kita tak minta dapat. Buka-buka mata lahir dalam keluarga Islam. Yang kebanyakan kita lah. Itu sebab kalau kita tengok sahabat-sahabat kita yang dapat Islam ketika dah dewasa menangis. Ada yang jumpa kan. Saya jumpa dekat Makkah dulu, ada dua beradik, dia Cina masuk Islam. Dia kata, "Ustaz, doalah. Kami ada 4 beradik, yang lagi 2 belum Islam, tapi doalah biar mak kami cepat buka hati dia nak masuk Islam." Abang Adam Kori tu kan, dalam tempoh berapa tahun memeluk Islam lah, daripada 2012 kot, dia telah berjaya mengislamkan 17 orang lagi sahabat dia. Bayangkan tu. Dan dia bila dapat nikmat Islam tu, ya Allah, menangis. Tak tahu nak khabar lah, punya seronok. Kita relax kan. Orang azan ni main dam ni kan. Siap scan My Sejahtera dengan bangga kan. Macam tu kan. Itulah dia. Kan? Disegerakan perbicaraan, kan? Ketika itu semua manusia dah tak tahan, mana nak tahan. Ada yang jalan kaki, ada yang telanjang, ada yang naik tunggangan, ada yang berjalan dengan tangan, ada yang berjalan dengan lutut, ada yang berjalan dengan muka. Benar tu, hino betul masa tu kan. Mana tahan. Masa tu telanjang bulat, telanjang tanpa sibuk nengok orang lain punya. Tak ada tu, wih, kau tu kampung lah. Tak ada macam tu tu. Wih, tu bukan Samsul Debat kan? Tak ada. Masa tu nampak Samsul Debat lagi, Samsul Debat nampak orang pun lagi, kita nampak suami kita lagi, suami nampak isteri lagi, nampak anak lagi, anak nampak mak ayah lagi, semua lagi nak menyelamatkan diri masing-masing. Sebab masing-masing semua ada tanggungjawab nak kena jawab. Tu sebab jangan minta jadi ketua. Kan? Panik. Kan? Datang nak pula zaman sekarang, zaman media sosial. Jadi pemimpin kanyang berkilo sehari, semua maki amun kutuk, ya kan? Iyo kan, macam-macam lah kan. Jadi tu dia. Kemudian Apollo pula, bayangkan matahari sejengkal pun tak tahan. Kita yang sekarang yang berjuta-juta batu jengkal sekarang pun heboh tanya. Handa Sungai Jai bak, kipih banyak tapi tak on. Jom. Dah ada aircon. Dulu mana ada. Dulu bunyi kipih ni. Kek kan dulu. Alhamdulillah dah advance kan. Tu cakap tu. Kan? Matahari sejengkal, poluh tu ada yang bergonang, bertanggalam buku lali. Ada yang paih pinggang, ada paih telinga, ada yang lomeh tawi pun ada. Sampai kan ada yang khabar, ya Allah, bangilah kami masuk dalam neraka tawi, ya Allah. Tak tahan duduk kepada masyar ni. Ada yang minta macam tu. Sedangkan neraka lagi teruk lagi. Dia boleh minta kan. Tu yang ada penyanyi tu kan, dia buat lagu Lautan Api Sanggup Kurenangi. Boy. Cerita kan, lautan api sanggup kurenangi. Minum air kopi pun bertiup. Macam mana nak berenang dalam lautan api kan? Cerita kan, nak bagi sadap lagu tu kan. Jumpa dengan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, tak dapat. Yang dapat tolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain pada syafaat ini, ada lagi syafaat yang diberikan. Syafaat yang diberi kepada para awliya dan salihin untuk meninggikan tingkat kedudukan mereka di dalam syurga. Itu pun satu bentuk syafaat. Upgrade kedudukannya dalam syurga. Kedua, syafaat menjemput orang-orang yang masih ada saki baki iman dalam diri mereka. Walaupun sebesar gandum, mereka dikeluarkan dari neraka. Contoh, kita dah masuk dalam neraka dah, tapi ada secepis keimanan kita pada Allah dan Rasul, walaupun sebesar gandum, Nabi datang selamatkan, pindah masuk dalam syurga. Tapi kalau itu pun tak ada, berhentilah jadi orang. Betul tak kan? Ya. Tapi ada tak tanda-tanda orang macam tu? Ada. Ke atas dunia ni ramai kan. Bayangkanlah, ke airport elok pakai ke airport Malaysia elok dia pakai jubah, sampai depan Kaabah pakai telekung.
Tak pening. Lepas itu saya cakap, tak ada apa-apa jadi pun. Bayangkan dia cabar siapa tu. Apa tak ada jadi? Ni COVID ni tak jadi ke? Dia tanya dia. Bayangkan tu. Saya tak sebut orang Malaysia tu, tahu orang mana tu. Nampak dia lebih kurang macam tu lah. Zat macam tu lah lebih kurang, macam tu lah. Orang Australia dengar macam tu lah. Bukan orang Malaysia dah. Kan? Tak usahlah cerita sadio poning kan. Dan syafaat ini diperolehi oleh Rasulullah SAW dengan rasa belas kasihan. Maknanya Rasulullah dengan belas kasihan menangis minta selamatkan daripada neraka ni keluarkan. Itu Nabi kita. Kan tak patut bona kita tak sayang Nabi. Apa lagi? Begitu juga syafaat diberikan. Kan? Diberikan untuk membantu orang yang timbangan amal kebaikan dan kejahatan dia sama baik. Dua-dua sama baik, seimbang. Kan? Maka dengan pertolongan tersebut akhirnya orang itu berjaya memasuki syurga. Keempat, syafaat diberikan kepada Nabi untuk memasukkan orang tertentu ke dalam syurga tanpa hisab dan azab. Tak payah tanya dah, masuk tauhid. Mereka yang sangat bernasib baik ini akan masuk ke dalam syurga melalui laluan khas yang telah ditentukan. Laluan frontliner. Masuk tauhid. Al-Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis melalui Abdul Rahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Tuhanku telah mengurniakan kepadaku seramai 70,000 dalam kalangan umatku, mereka masuk syurga tanpa hisab. Sayyidina Umar bertanya kepada Nabi SAW, tidakkah Tuhan minta ditambah bilangan itu? Rasulullah SAW menjawab, ya, aku telah memohon tambahan. Lalu Allah mengurniakan kepadaku tambahan, setiap seorang membawa 70,000 orang bersama. Tengok, minta tambah tu 70,000 tu, setiap seorang tu tambah lagi 70,000. Allah minta kota lagi. Kan? Bukan minta peruntukan. Minta kota masuk syurga. Macam tu lah. Ini malam ni nak beritahu kenapa kita kena sayang Nabi. Itu sebabnya. Kan? Umar berkata, tidakkah minta tambah lagi? Tanya lagi Umar. Rasulullah SAW menjawab, ya, setiap seorang membawa 70,000 lagi. Umar bertanya lagi, tidakkah Tuhan minta tambah lagi? Rasulullah SAW menjawab, ya, aku telah meminta tambah, tapi setakat itu sahaja yang diberi. Makna tiga layer. Kan? Kemudian syafaat dikurniakan kepada Nabi SAW untuk menyelamatkan orang yang telah melakukan dosa besar dari siksaan api neraka. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, syafaatku untuk orang melakukan dosa besar dalam kalangan umatku, Imam Ahmad. Berdasarkan ini, kita kena tanya balik, semak balik diri kita muhasabah, agak-agak kita masuk kategori yang mana kan? Jadi perkara yang membolehkan, macam mana pula syaratnya? Macam kemasukan asrama pono lah. Apa syarat-syarat nak masuk tu kan? Syarat-syarat dia. Yang pertama, umat Islam mesti yakin bahawa kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini adalah untuk membawa rahmat pada sekalian alam. Bukan hanya untuk manusia, ya, untuk binatang pun. Segala makhluk Allah. Mana? Batu pun menangis minta bantuan dengan Nabi. Bayangkan batu. Kata batu kena masuk dalam api neraka, tak bolehkah aku masuk dalam syurga, wahai Muhammad? Nabi cakap, jangan risau, kau akan masuk syurga, ambil ubat. Mana? Nabi sembelih, tengok Nabi sembelih binatang macam mana? Nabi nak sembelih unta, kan yang pakai pisau yang melengkok tu kan? Dia punya penyembelih tu kan? Dia bukannya semboleh satu sap, tumbang, sap. Dibawa untuk tu jauh daripada barisan untuk yang dia 100 ekor untuk katakan. Dia bukannya semboleh depan yang lain tu, bawa jauh sikit, dia tepuk. Dia tunggu untuk tu pandang tempat lainnya zap sekali. Tu sebab pisau kena tajam. Cuba tengok kita semboleh ayam, depan member ayam tu. Bukannya depan member-member menjorit-jorit ayam dalam reban tu. Tu bukan cerita yang pakai songkok dia susun daun keliling. Lagi teruk lah dia bertutup batin tu kan. Tu colah telinga lagi kan, macam-macam batang larang dulu kan. Iyalah.
Iyo. Jadi adab tengok Nabi dengan binatang pun ada adab. Macam mana nak cakap? Dengan orang lebih lagi kan. Nabi pun tak pernah memburuk-burukkan orang. Kalau Nabi sebut pun dia sebut ada seorang daripada kaum ini dia pernah buat macam ni. Ada seorang daripada kaum ini. Contoh kan. Dia tak sebut Sungai Jai tu. Ada seorang kat Longging tu. Dia tak sebut Sungai Jai. Umum lagi. Macam tu lah. Yang kedua, umat Islam hendaklah sadar bahawa mandat untuk memberikan syafaat adalah kurniaan dan keizinan Allah. Mesti juga walaupun Nabi ada syafaat, tapi tetap melalui keizinan daripada Allah. Yang ketiga, umat Islam mestilah mendapatkan syafaat Nabi, mestilah tak pernah menyekutukan Allah. Pernah tak menyekutukan Allah? Cuba fikir balik. Memang kita tak sembah berhala, memang kita tak mengikut agama lain, mungkin. Tapi kadang-kadang ayat kita dia yang sesatu yang boleh tolong kita sekarang ni. Nampak? Tergantuk kepala, kena hantuk balik. Takutkan mamak mati, syak topuk dagu. Wih, hantuk balik semula, hantuk balik semula, kan mati mamak kan. Hantuk kali kedua, lagi kuat pula, langsung mati dua-dua tu. Kan? Kan macam-macam tu. Jangan ambil gambar bertiga nanti tertengah mati. Siapa aja tu? Ada lah kuasa lain. Kan? Soalnya ada lah benda lain selain pada Allah. Tu sebab macam kalau kita sakit kuat pun jangan minta mati. Berdosa tau minta mati. Kan? Mati lagi baik dah. Apalah aku ni tak mati-mati gini. Makin kau yang minta panjang umur. Tu sebab kalau nak minta panjang umur ni kena lapik. Ya Allah, panjangkanlah umurku dengan segala kebaikan dan murahkanlah rezekiku dengan segala keberkatan. Macam tu lah minta. Panjang umur nyusahkan orang ke apa? Allah tu. Bila nak mampu ni? Kau. Dia lah marah apa tak mampu tu. Dia sakit kan? Kalau kita sakit kuat sekalipun, kita sakit kuat, doa dia macam mana? Ya Allah, sekiranya mati itu baik bagiku, kau ambillah nyawa aku. Dan sekiranya hidup itu baik bagiku, kau sembuhkanlah aku. Makna tetap letak kat Allah Ta'ala tu baik keputusan. Jangan kata mati lagi baik tu. Dia lah minta kan. Dulu doa kamu ini panjangkanlah umur aku, panjangkanlah umur aku. Dia melepek, dia kata. Kan? Datang, apa khabar Haji? Dah. Ini ada bawa hati canan, kembang. Ini ada selamatkan sembilan langging dah. Ni ada bawa apa-apa dia tak tahu tak tahan. Mimpun apa ni? Alah tu. Bagi ni tak nak, bagi mi goreng tak nak, bagi mi kari tak nak, bagi roti tak ni. Bagi ni anak muntah dah. Sudah bagi duit. Tu boleh dah. Itu tak apalah. Kan ambil macam mana kan? Itulah dia. Kan jangan menyekutukan Allah. Kadang kita mungkin kita tak sembah yang lain, tapi itulah cara kan. Lagi satu lagi. Kenapa tak pergi masjid dah? Dan malah kerana pergi masjid kan orang cakap apa pula, nampak? Dia fikir orang cakap dia pergi masjid. Ingat ya, orang yang pergi masjid, orang yang beribadah kerana manusia, beribadah kerana manusia, hukumnya riak. Tidak beribadah kerana manusia, hukumnya syirik. Seolah-olah ada kuasa lagi besar menyebabkan kau tak sembahyang. Jangan main. Ya. Faham tak tu? Faham ya? Jadi dia penyakit dia yang tu kurang lagi tu. Satu lagi penyakit setan. Penyakit setan ni dalam hati kita dia ada 3 penyakit. Dalam hati kita. Pertama penyakit tamak. Kan bungkus ada kat luar tu kan. Tiga. Sampai jangan. Siapa yang nak lebih beratur yang last sekali.
Yang last sekali kan kau ada lebih, dah ada lebih, ambil lah semua, kata. Tu nasib ada. Kalau tak ada melopok nak kau balik. Kan macam tu lah kan. Jangan tamak, jangan tamak. Contoh ni kita sampai dekat tu, tinggal satu lagi. Kita ni ada 3 orang di batu belakang. Mana akhlak gitu. Bang ambil lah bang, saya dah kenyang. Tu kategori pertama. Kategori kedua, bang, kita makan sesama okey. Tu kedua. Kategori ketiga, habis bang. Saya punya Assalamualaikum, kan? Masuk kita kategori mana kan? Jangan tamak, jangan tamak. Kita tak ambil, tinggal sopeh tu sedekah. Kedua, penyakit apa? Penyakit sombong. Sombong ni pula ada 3 jenis. URT. Dia bukan URT fever yang doktor tulis tu. URT tu ujub, riak, takbur. Ujub tu contoh senang. Dia bukan ujub benda besar dah. Rumah dan besar, kereta besar. Tak. Selipar dan jam lawa. Selipar. Ujub dah tu. Dek selipar tu. Handphone jangan cerita lah kan. Kan? Kadang-kadang dia masuk dalam masjid. Dalam satu masa tu dia boleh ada 3-3. Ujub dia takbur 3-3 tu. Dia masuk dalam masjid. Hadan kau yang paling awal ni. Dia paling awal. Dia ingat dia lambik, tengok dia awal. Allahuakbar. Dia pun semayang. Ujub dah ada mati tadi. Todonga lah bunyi sliding door. Imam baru sampai. Zuap. Todonga dan langsung berbunyi dia semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Biar orang donga. Riak. Dan sampai yang ketiga nak dia berbual dengan Mam perasan tak siapa paling awal datang dalam tempoh 3 hari ni? Tu takbur. Ya, kan? Tapi kita pada-pada lah kan. Agak-agak ada orang tu, dia tak boleh. Ada orang tu dia memang kalau dia ada seorang tu dia gila mancing. Macam tu lah, gila mancing tu. Lagi teruk daripada beribadah. Tapi dia tak tinggal semayang lah. Dia gila mancing. Mana lubuk dia tak pergi, semua dia pergi. Dan sekali dia kata ada satu lubuk tu, tapi kau hati-hati sikit, situ ada penunggu. Tak apa, situ banyak ikan besar kan. Kalau penunggu banyak ni, banyak ikan besar pergi. Ikan apa? Siakap. Pergi lah dari sana. Pergi sampai sana, dia bertolak daripada naik motor tu, daripada lepas zuhur dia pergi tu. Lepas zuhur tu dia gorak. Sampai Sanun, dah doket maghrib. Dekat maghrib dah. Dia tak asal lagi. Dia nampak ada surau ulama. Dia pacaan pancing itu, dia pun toih masuk semayang kat surau ulama. Dia dah ada wuduk. Dia ingat dia ada wuduk lagi, dia pun semayang. Allah. Lepas tu dia dah terdongar. Tengah semayang tu dia terdongar. Bunyi bising. Bunyi berbisik-bisik. Makin lama makin kuat. Lepas tu bunyi terolak pun ada. Berdama kawan ni. Dah siapa lah kat belakang aku ni. Dia sujud, dia bangun, dia bagi salam. Rupa jemaah dah sampai, dah ready nak maghrib. Semua golakkan dia sebab dia lupa buka helmet. Semayang pakai helmet. Macam tu lah. Terlampau mana. Tu ada cerita kan. Jadi dia punya nak doreh tadi tu. Tapi semayang ni patutlah ni. Doreh tongkuk kata kan. Kemudian orang yang nak dapat syafaat Nabi mestilah memperbanyakkan amalan dan salawat kepada baginda. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari golongan kamu sendiri, iaitu Nabi Muhammad SAW, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat tamak inginkan kebaikan bagi kamu, dan ia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Surah At-Taubah ayat yang ke-128. Tadi buang perasaan sombong, buang perasaan tamak, dan yang ketiga oleh penyakit yang paling bahaya, termasuk kat Sungai Jai ni, termasuk seluruh pelusuk bumi dunia ni, ada satu lagi sifat namanya dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya tahu kat Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Hasad, dengki ni dia tak boleh tengok orang sonang. Tetapi kalau kita nak ubekkan hati kita untuk elakkan kita dengki, senang je.
Hasad ini samalah artinya kita mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Itu je. Ini buat majlis besar-besar, menyampah dan tengok macam anak dia seorang yang kahwin. Apa masalah kau? Biar deh. Jangan kita dongki-dongki. Oh, orang tu dia rumahan besar. Yalah, tak mana dia curi duit tu. Nampak tu? Dengar dia naik pangkat weh. Alah, tak apa dijilat bos tu. La ilaha illallah. Anak pekso semua canak dia seorang pandai. Apa penyakit kau tu? Kau tengok tak si Haji apa tak? Haji pun lah. Haji mana? Alah, dah lama tak datang sujud dah. Haji mana? Haji yang membongkok datang belah. Siapa dia? Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Dia dah lama hidup seorang. Biarlah dia kahwin. Kau tak tahu umur dia 75. Lepas tu bini dia 35. Dah panjang masa ngamo dah. Mula ada dongki dengan kawan tu. Yang pada perempuan tu pula tahu lopeh je. Amalan pertama mampu itu la ilaha illallah. Cubalah elok cakap, bukan orang sini dah, tempat lain. Tempat sini okey. Marah lelaki tu. Ini rezeki dia. Dia tanya umpan tu. Kau tak perhati tanya umpan tu. Apa yang kau gambar kat Bang Haji tu? Bang Haji ni dia faham perasaan saya. Dia kalau semayang tu kan khusyuk. Nah, kadang tak terang bunyi kalau sujud tu lama. Kadang terlalam tak bangka-bangka bang ni kan lolap deh. Lepas tu dia memang romantik lah, pandai gurau. Tengok pandai gurau orang tua tu baru tahu. Lepas tu kan setiap kali saya marah dia kan, dia tak pernah balik. Dia pakak tak terangah je mana kan. Tapi bukan orang sini dah. Orang sini okey, tempat lain kan. Jadi tak usah tuan-tuan dengar apalah sambut maulud ni semua neraka ni. Bid'ah tak baby. Kan? Kenapa kita sambut maulud? Pertamanya sebab kita nak mengambil iktibar dan memperingati sirah perjuangan Nabi. Kita juga nak mengetahui peribadi Nabi. Kita juga nak mengenali Nabi dengan lebih rapat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah tu ada contoh ikutan terbaik. Dan siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Dah beritahu dah. Contoh ikutan terbaik. Itu kita sambut tu. Dia bukan contoh yang bajet-bajet baik, tak ada. Bukan antara yang baik, tak, memang yang terbaik. Cara bercakap, cara senyum, cara togo, cara berkawan, apa lagi? Cara minum, cara makan, semua yang terbaik. Dan Nabi bagi standard yang paling rendah kayak gitu. Apa standard tu? Nabi kata, "Faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku. Satu. Nabi tak cakap 100. Nabi tak cakap siapa hidupkan 50. Satu sunnahku. Maknanya Nabi ni nak tolong kita. Nabi bagi hint dalam bahasa orang kampung, kau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tengok macam mana cara Nabi bercakap. Nabi tak menongking-nongking. Nabi cakap lembut ya. Berlemah lembutlah terhadap isteri kamu, kerana sesungguhnya isteri kamu adalah pembantu dan teman yang setia. Balik kan jangan kakak salih dah. Yang macam tu. Oh yang bin tumbang orang tua tu tanpa ganjat. Tak pernah dengar sebelum ni. Nak mampu orang tua ni tu. Tertiba lah dia, yang lah dia tu. Tak pernah buat kan? Ya. Nabi cuba tengok, Nabi daripada kecil lagi Nabi memang menyantuni semua orang, walaupun orang yang berbangsa Yahudi. Tu Nabi. Nabi kalau masak, Nabi lebihkan kuah. Sebab Nabi nak bagi jiran dia semua merasa, termasuk jiran baginda yang berbangsa Yahudi pun Nabi. Itu Nabi. Malahan dalam bab berjiran ni Nabi kata apa? Nabi sebut
dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. 3 kali Nabi ulang. Sahabat tanya, siapa ya Rasulullah? Orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Makna kalau nak ukur iman kita, tengok kita baik tak dengan jiran kita. Macam tu je. Kalau dia baik dengan masyarakat tu, ada harapan. Ni tak betul, tu salah, tu jahat, tu ni. Dia tak fikir dia. Kan? Itu sebab campur dengan orang kan. Tengok. Ni tanda campur orang tu. Ramai datang. Daripada sungai Jai, semua Jai sungai, semua datang. Dengan Jai-Jai datang. Kan? Macam tu lah. Mana campur dia tak kira. Tengok kita. Bila kita di hadapan Allah, kita sama. Betul tak? Kita sembahyang. Adakah dia beritahu? Yang sah pertama untuk gaji 5,000 ke atas je. Hanya yang gaji 10,000 ke atas yang boleh jadi imam. Sebab dia depan sekali. Wah, parah imam kena istihab itu. Kan? Tak ada. Saf yang ke-8, 9, 10 untuk B40 tu. Mana ada? Tak ada. Sila ceramah tu kan ada saya tengok tadi banner tu. Semua dijemput hadir beramai-ramai, patuh SOP. Tak ada cakap hanya untuk pendapatan 5,000 ke atas saja. Tak ada. Apa kita sama di sisi Allah. Yang membezakan kata Nabi hanyalah amal soleh dan ketakwaan kita. Kan? Apa lagi yang terbaik? Nabi nampak makcik berbangsa Yahudi dekat pasar. Makcik, boleh saya tolong makcik? Baiknya anak ni. Anak daripada mana? Saya daripada Mekah, makcik. Pada Mekah? Hati-hati. Kenapa makcik? Dekat Mekah ada seorang budak namanya Muhammad. Jahat budak tu. Wah, yang tolong Nabi ni. Tapi Nabi senyum. Tengok. Ini nilai pemimpin yang baik. Dia tahan. Dia tak marah, dia tak melentik. Dan tolong untung pemekak kau kan? Tak. Nabi tolong angkat barang sampai ke rumah makcik tu, dia letak. Makcik tu tanya, nah ambillah upah dia. Tak apa makcik, saya ikhlas, baiknya anak ni. Siapa nama anak ni? Saya lah Muhammad yang makcik sebut tadi. So diam. Akhirnya satu Mekah mengiktiraf Nabi akhlak dia yang terbaik. Yang bagi gelaran Al-Amin tu pada awalnya yang bukan Islam bagi amanah. Kan? Nabi macam tu sekali lah. Baik Nabi. Pernah seorang sahabat tengah seronok bercerita dengan sahabat-sahabat yang lain. Dia tak sedar, dia seronok bercerita, dia himpit kaki Nabi, dia tak perasan. Tapi Nabi sahur kan? Kau nak cerita-cerita lah, kau himpit kaki dia ni pahal. Tak nak. Nabi biar je sebab Nabi tak nak ganggu. Seronok dia tengah bercerita tu, Nabi tak nak potong. Tengok adab. Sampai dah habis dia cerita, baru Nabi tarik kaki Nabi perlahan. Nabi pegang tangan budak-budak. Nabi pimpin. Kalau budak-budak Nabi pegang, Nabi takkan lepaskan tangan budak tu, melainkan budak tu lepaskan, baru Nabi lepaskan. Itu Nabi. Macam tu juga dengan sahabat-sahabat pun Nabi macam tu, pegang tangan. Ingat tak? Yang peristiwa Nabi lapar tu, Nabi keluar pada rumah. Ni keluar pada rumah. Hoi, mana pula cari makan ni? Lepas tu tersompak pula dengan Sayyidina Abu Bakar. Kau kenapa Bakar? Aku lapar Rasulullah. Samalah aku pun lapar. Mari kita cari makanan. Tersompak lah dengan Sayyidina Umar. Kau kenapa Umar? Lapar. Lah, samalah. Jalanlah ketiga-tiga pemimpin ini, jalan-jalan cari makan. Dia pergi ke rumah siapa tu? Dia pergi ke rumah seorang sahabat nama dia Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa yang pernah pergi Madinah, yang dah pergi umrah, pergi haji, ingat tak kat pintu masuk Bab Salam tu, dekat Madinah tu, dekat luar tu ada satu tembok tinggi, ada seorang Arab duduk jaga. Tapi dia tak letak logo, tak letak label apa-apa pun. Itulah tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dia tak letak label sebab ada orang daripada negara-negara tertentu tu bila nak menyembah ya. Kau mula lah contoh-contoh ada kan. Tak ada kojo. Tengoklah kat Jabal Rahmah tu. Orang mana nangis apa kojo kau kat batu tu. Kan? Jadi bila sampai ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dia bagi salam. Abu Ayyub terkejut. Apakah gerangannya ketiga-tiga pemimpin hebat yang datang ke rumah aku? Wahai Abu Ayyub, kami ni lapar. Ada tak makanan kat rumah kau? Dia kata, yang ada cuma buah tamar dan air masak ya Rasulullah. Alhamdulillah. Nabi pun baca doa. Nabi baca doa, Nabi makan buah tamar, Nabi minum air masak.
Dan Nabi sambut dengan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Setiap nikmat Tuhanmu tu hendaklah kamu sebut. Mana tanda syukur kau nak sebut? Alhamdulillah. Dapat buat kenduri anak dengan ayah seorang tak. Kenduri pergi umrah. Kan? Ada kan bus umrah belakang tu kan? Ada kan? Ada. Siapa nak pergi umrah, pergilah. Daftar. Sekarang ni peluang kita pun macam tak percaya boleh pergi balik kan. Tapi kalau nak pergi elok-elok pergi tahun depan. Sebab pergi dengan saya. Tak, sebab salah satu lagi kemungkinan besar ni bulan seboleh dua oleh ni akan ada lagi peraturan baru dia akan buat. Kemungkinan besar bulan dua oleh dia akan tamatkan. Sekarang macam mula-mula tu 4 boleh hari kuarantin tu yang ramai tak berani pergi tu. Yang terbaru 7 hari. Harap ni kurang lagi lah. Dan lepas tu kalau nak pergi buat umrah tu sekali je. Maksud sekali tu contoh, katalah saya pakat dengan imam nak pergi. Kita punya kata hari ni hari Senin kan, kita punya umrah tu yang pertama hari Rabu pagi kata kan. Kita pun tunggulah flight besok. Tengok flight delay. Sampai ke Makkah dah terlepeh waktu umrah tu, maka tak boleh buat umrah. Tak boleh buat umrah. Terlepeh lah. Melainkan tambah duit, tambah visa lagi, tambah hari. Jadi itu yang dinasihatkan masuk Madinah dulu. Sekarang satu bilik 2 orang saja, tak lebih. Itu syarat dia. Lepas tu tak payah beratur apa panjang dah makan. Jangan risau. Makanan semua hantar ke bilik. Syak suap kau tak, makan sendiri. Lebih pula. Contohlah kan, tapi memang dia. Tapi itulah nikmat sikit-sikit. Tapi nampak saya tengok Ustaz Asni tu share gambar itu, dia kata alhamdulillah longgang lah. Maknanya kalau apa selesa lah, kalau tawaf semua tak macam dulu. Jadi dah macam lepas habis ya semayang kena keluar. Tak boleh iktikaf. Dulu kan kita boleh duduk ngaji dulu, kau zikir dulu, semayang lagi ya. Tak dah habis keluar. Bagi orang lain pula. Dia syarat dia makin nama apa. Tapi itulah. Dia package dia senang ya. Tuan-tuan tengok. Itu Mikela Travel kat luar ni. Al-Mikela Travel. Kalau ada muka Samsul Bak tu sah dan sahih. InsyaAllah. Sebab kenapa saya boleh sahkan? Sebab ada beberapa syarikat yang saya kenal ni bohong kau jual. Hei, sah betul. Ada ni letak gambar hotel, ada satu hotel elok lah. Saya kata confirm kan ni? Letak gambar ya Ustaz. Ya ilah gila betul. Orang pergi duit. Tak tahu kan tengok KKLA. Kita sebenarnya beribadah ni kena sabar banyak-banyak. Banyak ujian dia. Itu tanda hotel kau bertukar tu. Tanda lah tu tu. Kalau dah sedih tiba KKLA tu kan. Ada harapan tu. Tak adalah, dia bukan kata apa orang kesian. Tapi insyaAllah sebab saya dah tengok sendiri hotel dia, tengok tempat solat dia, itu paling penting. Sebab tak nak jangan jauh sangat. Kadang-kadang kesian acik tu. Acik tu tampilah sampai ke Mekah tu, dia tanya Mekah mana tu? Dia tanya Mekah mana? Punya jauh hotel lah tu. Memang hotel dia jauh. Tu dia tanya Mekah mana? Ni Mekah dah ni cik. Ya kau tak nampak Mekah ya? Maksudnya dia tak nampak bangunan Masjidil Haram tu, dia tak nampak. Sian kan? Itulah. Tapi ni insyaAllah dia 2 package je. Satu package 8,000 lebih, satu 9,000 lebih. Jangan risau. Tapi siapa nak pergi tahun ni pun boleh. Package umrah musim sejuk ada 8,000 lebih saja. Tapi daftar dah ya. Duit melampu-lampu pun pergi lah. Kan? Sampai saya insyaAllah bulan Mac tahun depan. Ya. Ini bukan promote lah, lebih kurang. Dan begitu juga dapat memperingati tarikh kelahiran baginda, dan begitu juga mencapai pembersihan hati dan jiwa melalui penghayatan sirah. Itu cerita tadi kita tengok perangai-perangai Nabi Allah. Ingat tak kisah yang Arab Badui terkoncing dalam masjid tu? Dia duduk, Nabi tengah bagi kuliah, masa tu tengah majlis ilmu berkongsi kan. Talalap deh, terkoncing. Sahabat nampak dia koncing Rasulullah. Baru nak tahu, Nabi kata jangan biarkan. Nabi kata ke sahabat dia kan pula biar pula. Biarkan. Lepas itu dah lama tu Arab Badui tu dah selesai kerja tu, selesai dia koncing. Dah lama tu dia pun bangun. Lepas tu dia tinggalkan. Sekarang baru kita bersih kan.
Kenapa lah kau tak bagi kami tagu tadi? Tadi tengah beria dia kencing. Kalau kau tagu dia terperanjat mengirai kencing kan habis keliling dia kan. Betul juga. Nak tunjuk cerdik Nabi kan? Tu Nabi. Benar satu ketika ada pandangan menyatakan masa tu tengah nak tunggu nak salat maghrib, dah azan, nak tunggu nak salat maghrib. Tiba-tiba terbau-bau kontut. Siapa pula kontut? Sahabat dah mula pandang. Siapa keluar ambil wuduk ni? Dia kontut ni. Kemudian Nabi kata apa? Nabi capek bertindak. Tengok akhlak Nabi. Nabi kata, siapa yang nak makan daging kambing dengan aku lepas maghrib ni kan, pergi ambil wuduk. Semua pergi ambil wuduk. Langsung tak tahu siapa kontut. Iya, kita siapkan bahan ni kan. Sadap bahan ni. Kalau kontut tahu apa kotolan. Tadi ni dengan cerita. Kan? Iya. Tu yang time semayang tu kan Nabi gambar dalam khutbah takhir Nabi kan. Syaitan dan iblis tidak pernah mungkin berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, tapi tidak pernah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara kecil. Dia bukan kacau kita suruh keluar Islam pun. Kadang-kadang semayang dah terupur. Ketika kau kompet malam tu dia semayang isyak 8 rakaat. Dia tahu terupur, senaik terupur kan. Dia guru pesan ambil yang sikit, dia tambah lagi. 8 rakaat, longoh lutut dia gitu. Satu lagi apa? Bila tengah semayang gatal. Dia tiup kat rongga-rongga tu, tiup ke hidung. Allah tiup. Dah jadi hidung. Dah lupa, tak dengar ada ayat imam tu dah. Lepas tu tiup telinga. Dah kata. Tu yang Sami Allahu liman hamidah kata kan. Ayo. Tapi tompek favourite dia lubang punggung. Dia tiup tu confused. Kontut ke tidak? Nabi khabar pedulian itu setan tu. Setan. Tapi kalau dah membobok bunyi kan. Bam setan. Orang belakang kau lah setan. Marah orang belakang tu. Ngadap muka kawan tu betul. Kan? Kan? Dia dua ya. Dia pertama bunyi, kedua bau. Antara dua tu kan. Ya. Kawan mau melepas membalun jogging pula. Gila betul. Dan begitu juga kalau kita tengok macam mana Nabi dihina dan dikutuk, dicaci, dimaki, tapi Nabi tak balik. Itu Nabi. Tak ada terdengar ada cuping telinga kita orang cakap kan. Tak ada. Kan? Macam tadi saya sampai ni, saya maafkan dah orang yang cakap-cakap pasal saya maafkan. Kan saya tak dengar, tinggi weh tu. Saya dengar tadi tu. Dalam TV nampak tua pula. Tu seorang itu. Seorang. Tu saya maafkan dah tu. Yang tadi sab ni halau. Saya parking belakang dia tadi. Turun je lah ustaz. Parking sana. Pusing ni keluar balik tadi. Montang-montang ni Azia lah. Tapi saya okey. Tak perasan kan. Tak apa. Dah besok. Saya pernah mari naik kereta Azia ni camah ke Kuantan. Ke hotel butik. Hotel butik Kuantan. Bila sampai ke hotel tu, saya cakap dengan driver, kopi basuh kereta ni dulu, basuh lumak. Jalan Muazzam pagi tu konon mulek lah, konon apa kan. Kau basuh lu kereta ni, buku datang sini balik. Okey bos tu. Saya turun, dia pun jalan. Saya camah untuk grup TM Telekom. TM. Dia sambut steady ustaz. Datang jauh-jauh naik Grab. Oi kereta aku tu. Grab apa? Oh sah tu budak tu pergi basuh je. Tapi saya okey ya. Senang hati kan. Dapat menikmati kan. Ada orang cakap silap betul dia berhenti kojo mari tu naik Azia. Ajar betul. Ayuh. Tak ada masalah kan. Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rezeki Allah tu luas. Ingat tak kisah macam mana Nabi pula perempuan tu kutuk Nabi. Perempuan buta. Perempuan tua buta. Dia maki hamun Nabi hari-hari. Sahabat dah orang. Nabi kata, biar, jangan. Nabi kata, biarkan. Satu hari lalu, tak nampak pun tu. Mana pergi dia tu?
Dia sakit Rasulullah padan muka dia. Jangan, tak baik macam tu. Nabi pergi pula ke rumah dia, suapkan dia makan. Cuba bayangkan. Tapi tak kita. Cuba kalau kita, orang tu kutuk kita hari-hari, kita suapkan dia makan. Bagaimanakah kaedah suapan kita agak-agak lah? Agak-agak lah. Kalau pek sudu tu dia gadak pakai tokak tengah. Mampu kalau agak lah. Agak Tapi Nabi nak bagi tahu kelembutan Nabi. Bila Nabi dah wafat, Sayyidina Abu Bakar tanya kepada Aisyah, apa amalan yang Rasulullah buat yang kau ingat lah? Sepanjang yang kau ingat, salah satunya dia pergi jumpa orang tua tu, dia suapkan dia makan. Maka Sayyidina Abu Bakar pun pergi. Maka pergi, masuk dalam rumah orang tua tu, kemudian dia ambil air putih, dia cocahkan dengan air, nak lembutkan tu, dia suap perlahan, paling lembut yang Sayyidina Abu Bakar boleh buat. Bila dia suap, dia luah, dia luahkan balik orang tua tu. Mana orang yang selalu suapkan aku tu, dia suap lagi lembut pada kau. Menangis Sayyidina Abu Bakar. Macam mana tak menangis? Aku ni tak kena kutuk, aku dah suap paling lembut, tapi Nabi suap lagi lembut dengan tahap hari-hari makan maki hamun perempuan tu. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, sesungguhnya orang yang selalu menyuapkan kamu itu telah pun wafat, dialah Muhammad Rasulullah SAW. Langsung menangis perempuan tua tu masuk Islam. Itu sebab Nabi walaupun dah lama tak ada, orang masih lagi boleh masuk Islam sebab terpersona dengan akhlak Nabi. Tu belum cerita Nabi dengan isteri Nabi. Kan? Nabi dengan isteri Nabi macam mana? Romantik. Nabi tak menyusahkan isteri dia untuk benda-benda yang dia boleh buat sendiri. Nabi panggil isteri dengan panggilan yang sangat manja dan mesra. Ya Humaira, wahai pipi kemerah-merahan. Balik kamu. Wahai pipi. Edan tak apa perasan bona pipi kau kala apa ni tentang mantu dah tak nampak apa macam mana. Gembol kau, bulat kau, tiga sogi kau kan. Nabi kalau dia minum tu kan, dia minum tadi kau minum kat sini kan, dia ikut bekas bibir isteri dia minum. Kadang-kadang kalau lelaki tak ada baik tu. Kenapa lah tak baik? Tak terdayu bau hangap tu tu. Bau nak minum umat bau tu kan. Tak balik kan. Tu. Gosok gigi lu. Gosok gigi lu. Tu belum cerita lagi. Nabi dengan isteri Nabi main koja-koja dalam rumah. Balik ke buat. Dalam rumah. Jangan kat luar. Keluar kau kan nampak pelakon lo imam tu. Kadang-kadang langsung tahu contoh. Main lomba lari. Nabi ada hari Nabi menang, ada hari Nabi bagi isteri Nabi menang. Ya anak-anak semua dah besar-besar, semua dah pergi ke Lumpur lah kau. Mau kau jual somban, kau jual pokan kan. Tinggal kita yang bergurau lah. Ini main nyuruh. Seminggu tak jumpa. Mana poi lagi dan langsung ngadu ke ketua polis, ketua balai Longging. Lama dah lelaki tak balik kata. Datang polis cek, rupa dah koreh dalam hari tu. Kawan tu masuk dalam tak sampai anggap anak meninggal. Tu. Jangan main nyuruh. Bergurau usik sana usik sini. Naik kan pagi kuliah subuh atau lepas semayang naik motor rapat-rapat, jom kita singgah aja. Makan roti canai, air kelapa bersilang straw. Makan bersuap. Bang tu telinga tu bang, dia tak nampak. Contoh pegang tangan dapat. Iya. Betul kan? Kemesraan. Bergurau dah ada telefon anak. Lu kau panggil adik-beradik mau balik. Kenapa lah bah? Mak kau ngandung, mengandung lebih. Mana tahu. Mana tahu kan. Dia joki kan. Apa lagi? Nabi dengan isteri Nabi tu kadang bila isteri dia nak naik kenderaan, naik kuda, naik unta, Nabi tadah lutut dia jadi tangga. Tapi kita kalau nak buat, kaji dulu kilogram bini kita. Jangan main tanah berat Allah. Apa yang kau makan milahu. Kan dah satu kojo lah berpapah bawa pergi klinik. Apa lagi? Nabi dan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Senyap.
Dia terbayang macam mana lah gayo kan. Ada seorang kat Johor tu nyaut tak muat besen lah. Itu bokeh yang paling besar dia ada kan. Tak apalah, tak dapat bokeh pun tak apa. Dalam shower tu mandi. Nyaut itu tak terdaya tengok tak ilaha illallah. Siapa suruh tengok mandi malam tutup lampu agak-agak tadi ada dah bang. Bang buka lampu dah terbaring pun tu kan. Kan tak apalah. Kan? Apa lagi cara dia? Tu banyak lagi lah. Dan satu lagi, Nabi dia tak Nabi jaga hati semua orang. Seorang fakir miskin datang bagi buah kat Nabi. Nabi pun makan, depan dia makan. Senyum ya Nabi makan. Sedap ke Rasulullah? Kau suka ke Rasulullah? Nabi senyum, dia makan lagi. Nabi tak nyaut, senyum. Sahabat-sahabat ada 2-3 orang kat topi tu. Biasa dia ajak kita makan. Tak diajak elak hari ni. Makan. Akhirnya habis 3 tangkai. Maka fakir miskin tadi pun berlalu. Seronok latihan Nabi makan habis. Pada firasat dia Nabi gambar batu buah tu. Kemudian sahabat datang. Yang sahabat tadi yang tak diajak ni, Rasulullah besok kau ajak kita orang. Kenapa tadi kau tak ajak lah tu makan? Ketahuilah sahabatku, sesungguhnya buah tadi itu masam. Dan aku sesungguhnya tak tergamak sahabat-sahabat aku makan buah yang masam. Dan aku takut kalau aku ajak kau makan sama, kau tak boleh tahan mulut kau tu terkeluar pula masam main buah ni. Tu sebab aku jaga tu. Nampak? Tu Nabi. Kan? Itulah dia. Kan? Dan lain apa yang perlu kita buat? Memperbanyakkan selawat. Sebab Nabi sebut, faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Ya, dan Nabi sebut, inna awlan nasi biyaumal qiyamah aktsarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Begitu juga menyampaikan pesanan dan peringatan mengenai agama kita, menyebarkan agama kita. Dan majlis Maulidur Rasul dianggap sebagai sebuah cara untuk menarik masyarakat untuk sama-sama berkumpul, mendengar tazkirah, bermuhasabah, berzikir, memberi nasihat. Kan? Maka dengan itulah, bukankah cinta kepada Nabi SAW adalah cabang cinta kepada Allah, seperti mana firman Allah, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku, dan saya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan ingatlah Allah Maha Mengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Ali Imran ayat yang ke-31. Jadi bila Allah mengangkat Nabi sebagai kekasihnya, maka kita pun kena sayang, kita kena sayang Nabi juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya hidup kita ni sementara sahaja. Kerjalah 3 perkara dalam hidup. Pertama, kerjalah apa yang disebut sebagai hidayah. Cerita panjang-panjang pun ialah itulah dia. Kerjalah hidayah supaya kita dapat petunjuk, dapat beza benda buruk dengan benda baik. Bila kita tidak ada petunjuk, benda buruk rasa baik kat kita, benda baik pula rasa buruk kat kita. Yang tu yang kita minta jauhkan. Pergi masjid rasa macam satu masalah pula. Janganlah kang jadi apa pula, kang tak pasal-pasal dan kena buat tu buat ni nanti. Apa dia? Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah pada Allah. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Yang keempat, orang yang berkasih sayang, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tapi menolaknya kerana takut kepada Allah. Bukan makna perempuan buruk dan miskin boleh, tapi kalau dah kaya dan cantik pun ditolak, yang buruk lagi lah tak selera. Yang keenam, orang yang memberi sumbangan, bersedekah, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu mana merahsiakan sumbangannya. Dan yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian basah pipinya dengan air mata kerana mengenangkan dosanya kepada Allah. Dan digambarkan bagaimana ketika Nabi bawa 70,000 umat dia nak masuk dalam syurga, tiba-tiba ketika memimpin itu terdengar bunyi ngauman yang sangat kuat. Kuat betul bunyi itu sampai bingit telinga. Bunyi apa? Bunyi ngauman api neraka. Pada ketika itu, nak dikatakan bingit tu, jaraknya adalah kira-kira 700 tahun perjalanan. Tapi dah bingit telinga. Kalau dokek mati tahu. Tapi masalahnya pada akhirat nanti, mati itu sendiri dimatikan, kita tak akan mati.
Kan kau kena seksa pun elok balik, seksa elok balik. Bayangkan. Dan pada ketika itulah Nabi kata pada api neraka tu, demi umatku yang bersolat, berpuasa, beribadah kepada Allah, pergilah kau wahai api neraka. Makin datang api tu. Makin Nabi halau, makin datang. Kemudian Nabi dah jadi buntu, datanglah malaikat Jibril bawa segelas air. Wahai Muhammad, kau ambillah segelas air ni dan kau siramkanlah kepada api itu. Maka Nabi pun ambil satu gelas bukan satu barrel ni, satu gelas. Disiramkan air dengan izin Allah, terpadam api itu tadi. Maka ditanyakan balik pada Jibril, wahai Jibril, air apa yang kau bagi ke aku tu? Wahai Muhammad, itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Jadi itu sebab orang perempuan berhentilah menangis sebab jantan. Menangis biarlah kerana Allah. Jadi apa yang suami nak tu setuju je. Faham? Lelaki lah jawab apa? Tak, yang baik-baik tu ikutlah kan. Mana yang tak baik tu tunggu suami kita tepi mangya. Kan? Tu soalan bocor tu. Mana menangis kerana Allah. Itu sebab bangun malam ibadah. Pertama hidayah. Yang kedua kejarlah maghfirah, kejarlah keampunan pada Allah. Selalu minta ampun dengan Allah. Hidupkan istighfar dalam kehidupan kita. Barang siapa yang mengamalkan istighfar setiap hari dalam kehidupannya, pertama akan dijauhkan daripada bala dan musibah. Kedua akan dilapangkan daripada segala kesempitan. Dan ketiga akan didatangkan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Istighfar banyak-banyak. Dan yang ketiga, kejarlah rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah ni sebab apa? Sebab rahmat ini tiket masuk syurga. Tak ada rahmat, tak boleh masuk syurga. Hanya dengan, bukan rahmat langgeng ni dah kan? Tapi dengan rahmat Allah dapat masuk syurga. Nak dapat rahmat, tak ada cara lain, ibadah banyak-banyak. Jadi bukan saja ibadah banyak-banyak, tapi berusahalah mencapai kesempurnaan ibadah. Macam mana nak capai kesempurnaan ibadah? Pertama mesti dengan ilmu, bukan ikut-ikut dia. Kau dah belajar, datang masjid, ada kuliah, ikut. Kedua, mestilah ikhlas. Ketiga, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai jadi baik. Dan yang keempat, mestilah dimulakan dengan niat. Yang ni ompek ni ada huraian, mana ada satu lagi ceramah kau dah panggil. Ya, jadi dah 3 dah ceramah tu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, rasa cukup setakat tu. Saya faham muka-muka suruh berhenti tu, saya faham. Kalau bergalih-galih duduk tu, kejap menunjuk, kejap ni ajak kiri, ajak kanan, ajak lipik, ajak tunggu, ya terfaham lah tu. Jadi insya-Allah ya, saya ucapkan terima kasih banyak sebab bagi peluang saya datang lagi hari ni. Kita pun tak sangka lepas PKP 1, PKP 2, lepas tu lockdown pula. Dan alhamdulillah kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam majlis ilmu mengangkat Rasulullah SAW sebagai pemimpin kita sepanjang zaman sampailah ke hari akhirat besok.